Zaid sifatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim boleh bantu transformasi Malaysia. Akmal Ramasamy tikam lidah isu vernacular. Perdana Menteri Templak Muhyiddin yang mencabar kerajaan isytihar pengosongan 6 kerusi. Polis buka kertas siasatan terhadap Dr. Teo berhubung isu vernacular. Fadilah seru umat Islam tidak membazir di bulan Ramadan. Syed Saddiq sertai kempen PN demi isu rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim sifatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai sekutu penting yang boleh membantu mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih moden. Kata Zaid, Sultan Ibrahim adalah seorang raja yang berfikiran moden dan progresif dan boleh membantu negara menjadi seperti Dubai atau Singapura. Tambah beliau, menerusi platform X, transformasi sebegini bukan sahaja menguntungkan ekonomi, malah mengubah perwatakan rakyat. Beliau juga berkata segelintir pihak yang menyamakan keseronokan dengan kegiatan tidak bermoral menimbulkan isu tentang konsert, seni persembahan, pertunjukan fashion dan pertandingan kecantikan walaupun ia berpotensi membawa keuntungan ekonomi. Zaid meminta pembacanya perhatikan usaha Arab Saudi membangunkan perniagaan berkaitan pelancongan dan sukan kerana menyedari pengeluaran minyaknya tidak akan kekal selama-lamanya. Kata beliau, negara itu bertuah kerana mempunyai pemimpin yang berwawasan seperti putera mahkota Muhammad Salman. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mempersoalkan logik di sebalik menyokong bangsa Malaysia sambil memperkukuhkan sekolah vernacular. Dalam sanggahan terhadap bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy, Akmal berkata, hujah sedemikian menjadi punca perpaduan kaum tidak dapat dipupuk. Katanya orang politik sedemikian yang menjadi punca perpaduan antara kaum selama ini tidak dapat disuburkan. Ungkapan mabuk ke apa yang ditulis di laman Facebook merujuk keadaan seseorang itu keliru atau tidak masuk akal. Sementara itu, Ramasamy membidas Akmal yang didakwa menggunakan stereotip perkauman susulan debat mengenai isu sekolah vernacular. Beliau menjangkakan Akmal akan menjawab secara rasional dan matang hujah yang dikemukakannya namun sebaliknya berlaku. Katanya Akmal cuba menjaja stereotip dan klise perkauman bahawa sebagai seorang berketurunan India selain mungkin cenderung terhadap Arab. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencabar kerajaan mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi Parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri milik Bersatu yang beralih menyokong kerajaan. Beliau turut menyifatkan Presiden Bersatu itu sebagai pakar lompat dan tidak layak mengutarakan cabaran itu. Terdahulu, media melaporkan Muhyiddin mencabar kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar untuk mengisytiharkan 6 kerusi Parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri dikosongkan. Ia berikutan ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak kerajaan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil di semua kerusi berkenaan. Polis membuka kertas siasatan terhadap fellow kanan Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berhubung kenyataannya berkaitan sekolah vernacular. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saifuddin memaklumkan perkara itu pada sesi penggulungan perbahasan titah diraja bagi kementeriannya di Dewan Rakyat hari ini.
Minggu lalu, Teresa Kok di Dewan Rakyat mempersoalkan mengapa Kok Siong tidak disiasat berhubung kenyataannya berkaitan isu sekolah vernacular dan membandingkan siasatan polis terhadap pemimpin DAP seperti Lim Kit Siang dan Tony Phua. Media sebelum ini melaporkan Kok Siong dalam sebuah platform media sosial yang disiarkan sebuah portal berita mendakwa sekolah vernacular menjadi penghalang kepada perpaduan negara. Saifuddin berkata topik mengenai sekolah vernacular sentiasa dibahas dan mendapat pandangan daripada pelbagai sudut pandang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam di negara ini supaya tidak menjadikan Ramadan sebagai the mother of food waste atau bulan pembaziran. Menerusi catatan di Facebook, beliau berkata, pembaziran bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah bertentangan dengan prinsip kelestarian alam. Beliau turut mengajak umat Islam untuk menggandakan ibadah bagi meningkatkan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kecintaan sesama manusia. Fadilah dalam pada itu turut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam. Beliau berpesan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Bulan terbaik untuk kita terus meningkatkan amal ibadah dan memperbanyakkan sedekah serta amalan kebajikan. Pakar Pemilihan Aset Luar Pesisir memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa sebahagian daripada 4 bilion ringgit pinjaman yang diperoleh SRC International Sdn Bhd daripada kumpulan wang persaraan KWAP tidak dilaburkan dalam aktiviti berkaitan sektor sumber dan tenaga sebagaimana tujuan asalnya. Pengarah urusan Quantuma International Angela Buckhouse berkata, apabila Bank Negara Malaysia membenarkan pinjaman daripada KWAP kepada SRC, bank itu menetapkan syarat pada 3 November 2011 bahawa 1.8 bilion ringgit daripada pinjaman KWAP pertama harus digunakan untuk memperoleh dua syarikat di Indonesia iaitu PT ABM Investama dan Bumi Resources TBKPT serta dua syarikat di Mongolia, Gobi Coal and Energy Limited dan Erdens Travan Tolgoi. Buckhouse yang memberi keterangan sebagai saksi kedua dalam prosiding saman sivil SRC International berkata, pada 6 April 2012, kebenaran kedua bank pusat itu menyatakan bahawa pinjaman KWAP kedua yang bernilai 2 bilion ringgit perlu digunakan untuk pelaburan dalam industri tenaga dan sumber asli, tidak termasuk minyak dan gas. Katanya, sesetengah dana dilaburkan dalam PT ABM Investama dan Gobi Coal and Energy Limited. Bagaimanapun, majoriti pinjaman KWAP bukan untuk memperoleh 4 entiti yang disenaraikan. Dalam kebenaran pertama, BNM maupun melabur dalam tenaga dan sumber asli seperti yang dinyatakan dalam kebenaran kedua. Beliau berkata demikian semasa memberi keterangan melalui Zoom dari British Virgin Island pada prosiding tuntutan saman 1.18 bilion US dollar SRC International Sdn Bhd terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin. Saksi itu berkata berdasarkan pemahamannya mengenai dokumen yang terkandung dalam rekod untuk membolehkan SRC International memberikan pinjaman mata wang asing kepada syarikat asing, BNM antaranya perlu memberikan kebenaran kepada syarikat berkenaan dan bersetuju dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata penyertaannya dalam Jarayawara bersama PN bukan bermaksud beliau akan menyertai gabungan pembangkang itu. Sebaliknya, kata Syed Saddiq, beliau memutuskan untuk menyertai siri jelajah tersebut kerana ia melibatkan isu rakyat dan disertai pelbagai pihak termasuk gerakan sivil. Beliau berkata cadangannya ialah mereka menggunakan platform neutral di mana mereka dapat menggembleng tenaga rakyat daripada semua lapisan masyarakat. Muhyiddin pada kemarin mengumumkan rancangan PN mengadakan siri jelajah ke seluruh negara bagi memberi penjelasan kepada rakyat berhubung kedudukan dan peranan PN. Kata pengerusi PN itu, jelajah berkenaan akan turut disertai Syed Saddiq. Bagaimanapun, muda yang pernah dipimpin Syed Saddiq menegaskan pendirian parti itu untuk tidak bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk PN
buat masa ini. Sebelum saya akhiri 7 terhangat hari ini, Netstat Malaysia mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini memberi makna dan membawa keberkatan serta 1000 kebaikan kepada kita semua. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.